Halo, mari kita bercakap sebentar tentang fungsi yang harus ada di platform crowdfunding Anda. Fungsi biasa platform crowdfunding terdiri daripada laman awam, di mana pengguna yang tidak berdaftar boleh melayari bilik pelabur, di mana pengguna Anda sebagai pelabur dapat berinteraksi dengan peminjam, supaya mereka yang ingin menarik pelaburan dapat masuk dan membangunkan projek mereka serta pejabat belakang untuk kaki tangan Anda. Mari kita lihat terlebih dahulu apa yang terdiri daripada laman awam Anda. Biasanya, laman awam terdiri daripada maklumat tentang platform crowdfunding Anda. Sebagai contoh, halaman tentang kami, jenis perkhidmatan yang ditawarkan dan projek-projek yang sedang dipamerkan di platform crowdfunding Anda. Maklumat untuk pelabur di mana diterangkan syarat pelaburan, beberapa pakej perkhidmatan dan maklumat hubungan. Apabila pengguna mengklik pelaburan atau pergi ke bilik pelabur, mereka akan memasuki kawasan yang telah disahkan di mana mereka perlu mendaftar dan lot masuk. Dalam kes ini, reka bentuk yang dipilih adalah agak sederhana. Reka bentuk boleh ditetapkan mengikut keperluan anda. Oleh itu, penyampaian visual berbeza dari satu klien ke klien yang lain. Seperti laman promosi, bilik pelabur juga sentiasa kelihatan agak unik. Kami mengesyorkan agar bilik pelabur sentiasa dibuat sebagai subdomain yang berasingan. Sebagai contoh, jika laman web anda adalah crowdfunding.com, maka bilik pelabur adalah lebih baik dibuat sebagai my.crowdfunding.com atau account crowdfunding.com. Kenapa begitu? Kerana jika anda akan membangunkan bilik pelabur yang baru, anda memerlukan alamat di mana anda akan menguji versi baru tersebut. Jika ia berdasarkan prinsip kedua-dua ujian menunjukkan versi baru adalah lebih baik, maka anda boleh menggantikan alamat utama dengan alamat baru laman web. Mungkin anda ingin membuat alamat laman web yang berbeza untuk klien VIP dan dengan bilik pelabur anda sendiri. Semua ini membolehkan anda memisahkan, seperti dalam kotak yang berbeza, fungsi ini dan tidak mencampurkannya bersama. Begitu juga dengan laman promosi. Anda boleh mempunyai beberapa jenis alamat yang berbeza. Contohnya, alamat rumah anda di crowdfunding.com menunjukkan satu laman awam, manakala, contohnya, partner crowdfunding.com mungkin merupakan laman lain, di mana maklumat yang berbeza dipaparkan dengan data yang lebih khusus. Mari kita sekarang ini lihat apa yang terdiri daripada bilik pelabur yang biasa. Fungsi yang paling utama bermula dengan pendaftaran, iaitu pengguna mendaftar, dan perkara pertama yang ingin mereka lakukan adalah mengenali projek-projek yang ada di platform crowdfunding. Kami mengesyorkan agar tidak menutup ini dengan data tambahan, iaitu tidak meminta pengguna untuk mengesahkan email atau wajib menjalani pengenalan diri dengan maklumat dan kemudian membuat keputusan sama ada mereka ingin memberikan lebih banyak data kepada anda atau tidak. Mari kita lihat bagaimana ini kelihatan. Katakan dia melayari laman ini dan dalam menu memilih untuk melabur, seperti dengan berhati-hati. Di halaman ini, kita melihat projek-projek yang telah dipaparkan di platform crowdfunding dan boleh dibaca. Di sini, kita dapat melihat petunjuk asas, memuat turun lembaran ringkas dengan semua maklumat penting tentang projek, serta perjanjian mengenai AZ. Juga, penerangan ia boleh menjadi jauh lebih besar fail-fail lain dilampirkan. Semua ini kelihatan agak mudah, tetapi dalam projek-projek yang lebih kompleks, lebih banyak maklumat dan reka bentuk yang lebih rumit digunakan. Untuk melaburkan wang, seseorang mesti melalui prosedur pengenalan. Ia adalah wajib kerana kebanyakan negara memerlukan platform untuk mengenali pelanggan mereka. Bagaimana ini dilaksanakan?
Jika dia menekan melabur, dia akan masuk ke bahagian pengenalan. Bahagian pengenalan berbeza untuk entiti korporat dan individu. Ini adalah langkah yang sama sekali berbeza, jumlahnya berbeza dan maklumat yang diperlukan juga berbeza. Tetapi dalam kes ini, kabinet dibuat untuk individu. Di sini terdapat satu set medan yang berubah langkah demi langkah dan pengguna memuat naiknya dengan lebih terperinci. Semua bidang ini, termasuk semua dokumen dan maklumat penting, akan dihantar ke pejabat belakang, di mana kemudian kaki tangan anda akan mengurusnya dengan teliti dan berhati-hati. Jika dia tidak mempunyai wang, dia akan dibawa ke halaman oleh kaki tangan yang berpengalaman dan terlatih dengan penuh tanggungjawab dan integriti. Advanced dan di sini akan dimasukkan syarat bagaimana dia boleh menambah baki. Dalam kes ini, ia melalui band maya kerana sistem ini disediakan untuk Lendway yang merupakan penyedia perkhidmatan pembayaran Eropah. Stripe, Wise, Open Banking disambungkan. Kami mempunyai banyak integrasi yang sedia ada. Jadi di sini mungkin terdapat pelbagai sistem pembayaran yang anda perlukan. Apabila wang tiba, ia akan masuk ke dalam baki pengguna dan dia boleh melihatnya di bahagian penyata akaun. Inilah penyata akaun. Selepas itu, fungsi akan muncul yang membolehkannya melaburkan wang tersebut. Sebagai contoh, dalam projek hartanah ini, tekan melabur. Amaran muncul kerana akaun ini adalah untuk pelabur yang tidak layak, tetapi ini adalah ciri undang-undang Eropah. Anda boleh memilih untuk tidak memasukkannya. Dan dia harus dengan sepenuhnya memahami risiko bahawa dia sepenuhnya tidak mempunyai dan sepenuhnya peraturan yang mengatur pelaburannya. Selain daripada menambah baki dan proses pelaburan, sentiasa ada bahagian wang dalam pegangan. Ini adalah bahagian yang menunjukkan bahawa wang yang ingin dilaburkan oleh pengguna masih belum benar-benar dilaburkan, tetapi permohonan telah dibuat untuk pelaburan. Mengapa ini dilakukan? Projek ini berkaitan dengan budaya. Wang untuk projek baru mungkin mengambil masa untuk dikumpulkan. Dan dalam tempoh ini, pengguna boleh berubah fikiran dan menarik balik pelaburan. Oleh itu, dia mempunyai butang batalkan dan dia membatalkan pelaburan ini. Lebih-lebih lagi, Undang-Undang Eropah mewajibkan fungsi seperti itu disediakan dan walaupun keseluruhan kumpulan pelaburan telah dikumpulkan, platform wajib mengembalikannya. Kerana itu adalah keperluan undang-undang yang mesti dipatuhi dengan ketat. Dalam bahagian My Investment, pengguna melihat semua pelaburan mereka, tempoh pelaburan, bila pembayaran seterusnya dan semua yang diperlukan untuk memahami portfolio mereka. Jika terdapat kelewatan di mana-mana, dia dapat melihat jenis penalti yang dikenakan dan keseluruhan proses pengumpulannya, denda dan pengiraan, segala yang berkaitan dengan itu. Jika ini adalah derma, maka tiada perkara seperti itu di sana, hanya menunjukkan bahawa wang telah disalurkan mengikut tujuan. Jika ini adalah pelaburan dalam ketidakpastian, maka akan ditunjukkan di mana dana dilaburkan dan pulangannya. Dalam bahagian ini, dokumen saya, maklumat mengenai semua kontrak yang ditandatangani dengan pengguna dipaparkan. Semua permohonan, semua pembatalan pelaburan, semua pembayaran, semuanya dipaparkan di sana. Semua maklumat undang-undang berada di bahagian ini. Dalam bahagian withdraw,
pengguna boleh membuat permohonan untuk mengeluarkan wang. Jika pengguna mempunyai wang dalam baki yang diterima sama ada sebagai pendapatan dari projeknya atau hanya dilaporkan dan ingin menariknya kembali ke dalam akaun banknya, dia boleh meminta pengeluaran wang di situ. Dia boleh menyatakan IBA di sana yang mana dia ingin memasukkan jumlah dan jumlah yang sekarang mencukupi. Anda juga boleh mengaitkan akaun bank baru dan mengeluarkan wang ke akaun tersebut. Dalam pengeluaran terdapat semua pengeluaran wang, bila pembayaran apa yang telah dikeluarkan dan statusnya. Pembayaran biasanya tidak dilakukan serta-merta. Ia melibatkan pembayaran dan status yang dijangkakan. Kemudian, platform mengesahkan bahawa pembayaran telah dibuat dan status berubah kepada yang terkini. Akaun menunjukkan semua transaksi. Dalam bahagian penyata pendapatan, semua kemasukan seperti dari pelaburan, pendapatan, denda, dan pembayaran dapat dilihat. Kemungkinan besar semua jumlah ini dikenakan cukai dan oleh itu adalah mudah untuk melihatnya dalam satu bahagian. Status pelabur, bahagian khas yang menunjukkan had yang tersedia untuk pengguna bagi pelaburan dan dia boleh menjalani soal selidik untuk mengesahkan bahawa dia adalah pelabur yang layak. Masalahnya adalah selalunya bagi pelabur tidak berkelayakan. Banyak amaran ditunjukkan dan had yang rendah ditetapkan agar mereka tidak terlalu terlibat dalam proses ini dan tidak membelanjakan banyak wang. Ini adalah kewajipan undang-undang di banyak negara. Pelabur yang layak membenarkan pengenalan yang membolehkan pengguna menyatakan sama ada mereka adalah pelabur tidak layak atau pelabur layak. Pengenalan ini bertujuan untuk memastikan bahawa hanya pelabur yang memenuhi kriteria tertentu dapat mengakses maklumat dan peluang pelaburan yang sesuai dengan profil risiko mereka. Terdapat juga bahagian kepatuhan yang membolehkan aduan dibuat. Bahagian ini adalah penting kerana ia menyediakan saluran rasmi untuk pengguna melaporkan sebarang isu atau ketidakpuasan yang mereka alami, memastikan bahawa semua aduan ditangani dengan sewajarnya dan mengikut peraturan yang ditetapkan. Sebagai contoh, pengguna mungkin tidak berpuas hati kerana beberapa sen tidak dikira dengan betul atau beberapa perkara mengganggunya. Sangat sering, pengawal sedia memerlukan borang-borang ada di laman web dan pengguna dapat mengemukakan aduan dalam bahasa mereka. Anda mempunyai laman web yang dipaparkan dalam bahasa Inggeris dan anda bekerja mengikut undang-undang Perancis. Oleh itu, pengguna harus mempunyai kemampuan untuk mengemukakan aduan ini dalam bahasa Perancis walaupun laman web anda mungkin hanya dalam bahasa Inggeris. Ciri-ciri seperti ini ada dan nuansa ini perlu diambil kira. Selain itu, bahagian jemput rakan juga sering diperlukan. Ini adalah sistem rujukan yang membolehkan pelabur mendapatkan pautan rujukan dan mengajak rakan-rakan mereka ke platform anda. Ini sangat mudah dan membolehkan anda menjana wang tambahan. Ini sangat berharga apabila bekerjasama dengan blogger yang mempunyai audiens yang besar. Ini akan membolehkan anda bekerjasama dengan mereka dan membayar ganjaran mereka dengan jujur dan penuh tanggungjawab. Bahagian tetapan membolehkan pengguna memuat naik avatar mereka, menukar email dan mengaktifkan pengesahan dua faktor. Ini, contohnya, pengenalan Google untuk program terdapat. Faktor pengenalan termasuk melalui SMS, contohnya. Semua ini telah disediakan untuk anda dan boleh digunakan. Mari kita sekarang beralih kepada perbincangan mengenai bahagian yang paling sukar di platform pembiayaan ramai. Laman web awam pelanggan, bilik pelabur. Semua ini agak mudah.
Perkara yang paling penting dan paling sukar di mana-mana platform yang memerlukan banyak masa dan sumber adalah pembangunan pejabat belakang. Pejabat belakang platform crowdfunding ditujukan untuk kaki tangan anda, supaya mereka dapat menguruskan platform anda dengan sepenuhnya, mengikut peranan dan akses mereka. Peranan akses biasanya ditetapkan di bahagian pentadbiran, di mana anda boleh menambah pengguna baru, memberikan mereka peranan tertentu dan bahkan boleh mencipta peranan baru yang dilengkapi dengan beberapa kebenaran dan berdasarkan kebenaran ini. Beberapa kemungkinan peranan dan pekerja yang diperlukan diberikan. Seorang kaki tangan yang sama boleh mempunyai beberapa peranan. Contohnya, jika seorang kaki tangan bercuti, peranannya boleh dipindahkan kepada orang lain, rakan sekerjanya, yang akan melaksanakan peranan tersebut semasa ketiadaan kaki tangan itu. Apabila pekerja kembali dari cuti, peranan ini boleh dikembalikan kepadanya. Bahagian penting kedua di platform crowdfunding anda adalah projek. Dalam bahagian ini, anda boleh memaparkan projek baru, mengedit projek yang sedia ada, dan memuat naik dokumen yang diperlukan. Semua bidang ini disesuaikan secara individu untuk setiap platform crowdfunding. Bahagian ini juga membolehkan menjana jadual pembayaran dan melihat yang sedia ada. Lebih-lebih lagi, bahagian ini membolehkan penulisan maklumat tentang projek dalam pelbagai bahasa, iaitu nama projek, penerangan dan data lain diterjemahkan ke dalam bahasa yang diperlukan di mana platform anda beroperasi. Bahagian ketiga yang penting di platform crowdfunding anda adalah pejabat email. Di dalamnya, anda boleh melihat kedua-dua pelabur dan peminjam dan menguruskan data mereka. Di sinilah pelabur mendapat akses untuk melabur. Bahagian ini sentiasa dibuat dengan penuh perhatian dan teliti mengikut peraturan yang diterima di negara anda. Bahagian seterusnya di platform crowdfunding anda adalah bahagian untuk perkhidmatan sokongan. Dalam bahagian ini, maklumat ini tidak tersedia untuk penyuntingan, seperti dalam MLKS. Lebih-lebih lagi, banyak dokumen disembunyikan daripada perkhidmatan sokongan. Ini adalah data peribadi, seperti contohnya pasport, beberapa dokumen tambahan yang tidak diperlukan untuk memberikan sokongan kepada pelanggan melalui telefon, dan lain-lain. Bahagian GPDR juga merupakan bahagian yang sangat penting kerana keperluan terhadap data peribadi di banyak negara adalah sangat tinggi. Untuk apa ia diperlukan? Dalam bahagian ini, anda boleh mencari mana-mana pengguna di platform crowdfunding anda dan semua yang diketahui tentangnya dalam sistem anda. Menurut undang-undang, contohnya di EU, pengguna boleh meminta semua maklumat yang anda ketahui tentangnya. Jika dia adalah peminjam atau pelabur, maka anda melalui bahagian ini dapat mencari dan memberikan maklumat ini. Tetapi dia boleh meminta untuk menghapuskan maklumat tentangnya dan ini boleh menimbulkan kesulitan kerana di satu pihak, anda diwajibkan untuk menyimpan data tentangnya. Di pihak yang lain, anda diwajibkan untuk mematuhi undang-undang mengenai data peribadi. Oleh itu, bahagian ini membolehkan di satu pihak untuk menandakan ia sebagai dipadam dan di pihak yang lain untuk mematuhi keperluan dan menyimpan semua maklumat tentang siapa yang telah melabur atau meminjam wang. Di beberapa negara, bahagian ini mungkin seringkali dan kadang-kadang tidak diperlukan. Bahagian pelaburan membolehkan melihat semua transaksi yang dibekukan. Ini adalah wang yang telah dilaksanakan oleh pelabur di platform crowdfunding anda dan apabila ia dikumpulkan untuk projek, ia akan dipindahkan ke bahagian pelaburan dan semua pelaburan, statusnya, kelewatan jika ada, dan sebarang penalti jika mengikut peraturan anda akan dapat dilihat secara keseluruhannya semua yang berkaitan dengan pelaburan.
Bahagian transaksi membolehkan melihat semua penambahan baki transaksi pelaburan. Berbeza dengan pelaburan, di sini, ia membincangkan tentang pembayaran yang dibuat oleh pengguna untuk pelaburan. Pembayaran adalah wang yang diambil pengguna dari baki mereka di dalam kabinet pelanggan. Pendapatan faedah membolehkan anda melihat dengan lebih mendalam dan terperinci pendapatan yang diperoleh pelanggan anda melalui platform crowdfunding anda. Finas membolehkan anda melihat denda yang dikenakan kerana kelewatan. Jika anda tidak mempunyai ini, bahagian tersebut akan disembunyikan. Pendapatan rujukan adalah pendapatan rujukan yang diberikan kepada pengguna platform anda melalui program rujukan. Dalam bahagian dokumen, terdapat beberapa subsection. Salah satunya adalah templat dokumen. Ia membolehkan anda memuat naik templat baru dan mengeditnya tanpa perlu merujuk kepada pemprogram. Ini, sebagai contoh, adalah perjanjian pinjaman atau permohonan pelaburan bermula dari 1 Januari tahun depan dan lain-lain. Templat dokumen yang sebelumnya akan tamat tempoh pada 31 Disember di akhir hari. Dokumen dijana berdasarkan templat dokumen ini yang kemudiannya dimasukkan ke dalam bahagian dokumen. Di sana, anda boleh melihat semua dokumen yang telah ditandatangani oleh platform anda dengan pelanggan, pelabur, peminjam dan maklumat lain. Terdapat juga bahagian templat pemberitahuan. Pemberitahuan adalah notifikasi yang boleh dihantar melalui SMS, melalui notifikasi push atau melalui email. Dan semua surat atau SMS ini boleh disesuaikan di sini dengan memasukkan tanda yang akan menggantikan data automatik sama seperti templat dokumen. Oleh itu, semua pemberitahuan dan notifikasi yang dijana boleh dilihat dalam bahagian pemberitahuan. Pematuhan membolehkan melihat semua aduan pelanggan dan bertindak balas terhadapnya. Bahagian data sejarah membolehkan anda mencari maklumat tentang mana-mana objek di platform anda. Sebagai contoh, mengenai projek atau pelabur atau peminjam, siapa yang mengubahnya, data apa yang dimuat naik dan dari alamat IP mana. Maklumat ini membolehkan anda bertindak balas terhadap permintaan pihak berkuasa atau menjalankan analisis insiden dan memahami apa yang berlaku serta siapa yang telah membuat sebarang perubahan di platform. Bahagian API membolehkan akses kepada API dan mencipta alat-alat sendiri untuk bekerja dengan platform melalui API. Bahagian tetapan saya membolehkan anda berinteraksi dengan penyedia perkhidmatan pembayaran kerana segala yang berlaku di platform anda, termasuk paparan wang, rekod dan pengiraannya, akan melibatkan sistem pembayaran. Wang akan diterima melalui sistem pembayaran dan anda juga akan melakukan transaksi melalui sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini boleh terdiri daripada beberapa jenis dan boleh berubah dari semasa ke semasa. Kami sudah mempunyai banyak integrasi yang berbeza yang disesuaikan untuk anda. Integrasi seterusnya yang anda perlukan adalah KSE. Untuk mengelakkan pekerja anda melakukan semua kerja secara manual, anda boleh mengautomasikan tugas ini dan merujuk kepada pelbagai penyedia perkhidmatan yang akan secara automatik memeriksa dokumen pengguna, statusnya, alamat tempat tinggalnya, dan memastikan pasport yang diberikan tidak hilang termasuk penerima manfaat syarikat jika ia adalah entiti undang-undang.
Terdapat juga integrasi dengan banyak penyedia perkhidmatan lain, contohnya yang berfungsi sebagai sistem perbankan teras, penyedia perkhidmatan SMS, penyedia email dan beberapa perkhidmatan tambahan lain yang mengautomasi dan memudahkan kehidupan serta kerja kaki tangan anda. Sementara pelabur, anda akan berpuas hati dengan kelajuan kerja dengan mereka. Teknologi berkualiti adalah kunci kejayaan mana-mana platform crowdfunding.